Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Dominic Lau, isu beliau dihalau mengikut laporan, beliau dihalau daripada kempen pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Hari ini kita pula digemparkan dengan satu lagi pendedahan menarik daripada Presiden Gerakan ini. Beliau mengesahkan bahawa PN tak beri dana kempen untuk calon. Wah, ini betul-betul menariklah kan. Memang menarik. Jadi kalau tidak diberi dana untuk kempen calon, dari mana duit mereka? Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN tidak memperuntukkan sebarang dana kepada calonnya bagi pilihan raya negeri di 6 negeri. Mereka juga tidak menyediakan bendera dan bahan kempen, menyebabkan parti itu terpaksa menggunakan baki bendera dan bahan kempen pilihan raya umum tahun lalu. Lau memberitahu Malaysia Kini malam tadi bahawa disebabkan pembukuan akaun bank bersatu oleh kerajaan, calon PN dalam pilihan raya negeri PRN membiayai sendiri kempen mereka. Di pihak kami, gerakan hanya boleh membantu dengan membantu mereka calon membayar deposit, tetapi yang lain adalah pembiayaan sendiri, kata beliau lagi. Lau yang merupakan calon bagi kerusi bayan lepas di Pulau Pinang berkata, sebagai presiden parti dia juga membiayai sendiri kempennya. Sukar untuk kami mencari penaja, banyak topi, bendera dan barangan lain yang tersisa daripada pilihan raya umum ke-15 dan semua calon kami menggunakannya, kata beliau lagi. Lau menjelaskan bahawa bendera dan bahan kempen ini tidak dikitar semula dan digunakan semula. Sebaliknya, sisa daripada pilihan raya sebelum ini kita gunakan. Selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu, PN berdepan dakwaan berhubung sumber dana pilihan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kemudian melancarkan siasatan dan membekukan akaun bersatu pada Januari tahun ini, diikuti dengan menutup akaun itu pada 11 April lalu. Sabtu lalu, 29 Julai, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, memandangkan pihak berkuasa telah membekukan akaun mereka, pembangkang tidak perlu mempersoalkan dana kempen PN kerana kebanyakannya daripada dana atau derma orang ramai. Saudara-saudara sekalian, selepas daripada perkara yang hangat sekarang ini tentang dana kempen untuk calon PN, apa yang menarik ialah apabila seorang pemimpin daripada UMNO, Barisan Nasional, iaitu Nur Jazlan mengatakan itu ialah kifara kerana menganiaya UMNO. Apa tu kifara? Menurut beliau, semua perbuatan bersatu adalah satu kifara dan hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenaan yang menganiaya UMNO, kata beliau. Beliau merujuk kepada satu perkara, iaitu calon PN hadapi masalah dana, itu adalah kifara kerana aniaya UMNO, kata beliau. Dan beliau kata UMNO pernah merasakan perkara tersebut dan kini, kata beliau, ini adalah masanya untuk parti bersatu dan PAS merasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata Nur Jazlan lagi. Beliau juga mengatakan bersatu pun bukannya ada jentera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN, terutamanya calon bersatu, kata beliau. Mungkin ini merujuk kepada jentera kempen yang mana sebenarnya UMNO adalah jentera kempen daripada Muhyiddin ialah sebenarnya datang daripada asalnya akar umbi UMNO dan Barisan Nasional, kerana Muhyiddin berasal daripada Barisan Nasional UMNO. Jadi adakah jentera-jentera beliau itu telah pun kembali semula ke pangkuan UMNO, sehingga Nur Jazlan mengatakan bahawa bersatu pun bukan ada jentera kempen, semuanya hanya mengharapkan jentera PAS. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya netizen menulis bertubi-tubi. Mereka kata
Bagaimanapun dianiaya, kalau orang itu benar, beliau tetap akan berada di pihak yang benar. Bagaimanapun orang mencari kesalahan, kalau memang orang itu berada di tempat yang benar, beliau tetap akan menang juga. Dengan kata yang paling mudah, orang yang benar akan tetap benar. Orang yang salah, bagaimanapun berjuang mau jadi benar, dia akan tetap benar. Orang yang salah tetap salah. Begitulah kan. Hari ini disahkan bahwa polis mengesahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Baru-baru ini tular di media sosial, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Mereka kata Fahmi mengambil kesempatan sebagai menteri, berucap di masjid, dan telah melanggar arahan daripada raja-raja supaya tidak berkempen atau berucap berpolitik di masjid. Namun Fahmi telah pun berkata beliau menafikan perkara itu dan beliau mempertimbangkan akan mengambil tindakan. Dan hari ini selepas polis membuat siasatan terhadap video yang tular itu, polis sahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Mari kita dengar. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur kempen berhubung ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam ruang solat utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang Ahad lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata, ia hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 menit berhubung ucapan Fahmi di masjid berkenan. Dalam tempo 12 menit ucapan daripada Menteri adalah penerangan berhubung kumpulan muzik The 1975. Kita memanggil 8 saksi termasuk pengadu dan mereka yang hadir bersama ketika ucapan itu dibuat. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor hari ini. Beliau berkata pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan usaha mengesannya sedang giat dilakukan kerana membuat kenyataan tidak benar. Aduh, kesian juga lah kan orang yang memiliki akaun yang menyebarkan video ini. Nanti dia akan minta maaf. Saya yakin dia akan minta maaf dan dia akan kata dia tidak sengaja dan dia tidak ada niat untuk menyebarkan video itu dan tidak ada niat jahat terhadap Fahmi Fadzil. Itu keyakinan saya lah, dia akan minta maaf dan dia akan rasa kesal. Dan semoga perkara ini tidaklah sampai ke mahkamah. Harap-harap macam itulah kan, selesaikan sajalah di luar mahkamah. Lagipun polis sudah mengesahkan bahawa tiada unsur kempen dalam perkara ini. Katanya tindakan akan diambil kepada orang yang menyebarkan berita berkenan. Jika perkara yang benar, okey. Tetapi yang memfitnah adalah suatu kesalahan di bawah jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Seksyen 4E dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya. Pada Isnin, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan menerima aduan dan menjalankan siasatan mengikut Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung insiden berkenaan. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad dilaporkan berkata, tindakan lanjut akan diambil selepas siasatan selesai. Dalam pada itu, Hussein memberitahu sebanyak 272 laporan polis diterima dengan 7 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen pilihan daerah negeri PRN Selangor yang bermula pada Sabtu lalu. Ini termasuk satu kejadian mencuri bendera kempen yang berlaku di Tanjung Sepat. Kebanyakan kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya lagi. Jadi akhirnya hari ini disahkan orang yang benar tetap benar, orang yang salah akan dicari. Disangkakan kes ucapan daripada Fahmi Fadzil di sebuah masjid itu akan menyebabkan beliau akan kalah atau membawa masalah besar. Rupa-rupanya lain pula yang jadi. Apa yang terjadi? Polis sahkan tiada unsur kempen dan kali ini polis pula memburu. Polis berkata sedang pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan
untuk usaha mengesannya sedang giat dilakukan untuk kerana membuat kenyataan tidak benar. Kesian juga lah kan orang yang macam ni. Apa boleh buatlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk Lagi mahu sembang harga barang naik tapi akhirnya diri sendiri kena kecam. Sejak akhir-akhir ini isu tentang kenaikan harga barang menjadi mainan. Ialah kan ianya berlaku bersamaan dengan kempen PRN yang panas sekarang ini. Jadi apa-apa saja isu akan digunakan, termasuk oleh penyokong, termasuk juga oleh calon. Tetapi satu penyokong ini telah melakukan kesilapan besar apabila sembang harga barang naik, tapi akhirnya dia sendiri yang kena kecam. Jadi selepas ini agak-agaklah kalau nak cuba mengecam kononnya harga barang naik, jangan pula sampai diri sendiri kena kecam. Yang terkini ada juga saya nampak dalam satu gambar, beliau kata harga barang naik tapi kena kecam kerana dalam gelonggokan barang itu ada terikut barangan yaitu Nutella. Nutella itu ialah barangan yang sangat kayangan kata netizen kerana harganya mahal. Siapa suruh beli barang begitu mahal, kata mereka. Kan ada barangan tempatan, kata netizen. Belilah barangan tempatan yang harga RM2, RM3, RM4, RM5. Kenapa beli Nutella, kata mereka. Apa pendapat kamu semua? Tapi isu kali ini ialah seorang individu yang mulanya mahu menunjukkan harga barang naik sehingga lebih 70% menjadi tular apabila hanya menjadi bahan kecaman dan sindiran orang ramai. Gagal untuk membezakan senarai barangan yang dalam kawalan kerajaan, pengguna Twitter iaitu Syafiq Zikri mempersoalkan kenaikan harga 2 set hidangan KFC. Harga KFC paling drastik naik harga, katanya. Sehubungan itu, warga maya menasihatkan orang muda itu supaya tahu untuk membezakan antara keperluan dan kehendak. Tidak kurang juga yang menyindir supaya wujud rasa sedar diri untuk tidak mengikut tembolok T20 ketika realitinya terperosok dalam golongan B40. Papak kedana tapi tembolok T20. Hang kederah KFC itu hari-hari kata mereka. KFC itu makanan asas kah? Nila dia bangsa hat tak erti beza, kata seorang lagi. Dah tak berduit, buatlah cara tak berduit. Pas apa, kata mereka, pas apa nak mencekik KFC tiap-tiap hari? Demikian antara reaksi warga maya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul kena di batang sendiri, hidung sendirilah kan. Gara-gara netizen cuba mahu memalukan kerajaan atau cuba mahu mempersoalkan harga yang naik ini. Dia kata naik harga KFC, tapi netizen yang lain kata bezakan antara kehendak dan keperluan. Dapat bezakankah kehendak dan keperluan, kata mereka. Dan ada yang bertanya, yang paling menarik yang saya suka ialah apabila mereka kata kalau dah memang B40 tak perlulah nak jadi tiru-tiru, nak menjadi kayangan, menjadi T20, kata mereka. Dan ada juga yang kata itu makanan tu bukan makanan kehendak. Itu bukan keperluan, tapi itu hanya kehendak. Ada lagi yang tanya, tu makanan asas kah? Kau makan tu tiap-tiap hari ke? Kata yang seorang lagi ni. Apa pendapat kamu semua? Inilah beza antara penyokong-penyokong parti-parti tertentu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.